Pertama tentang Fatihah kan. Ihdinas siratal mustaqim. Orang Kristian berkata, sehari semalam orang Islam sembahyang sebanyak 17 rakaat. Dalam setiap rakaat mereka baca Al-Fatihah, dan di antara kontens Al-Fatihah ialah ayat Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Berarti Nabi kamu Muhammad tak tahu mana jalan yang lurus. Sebab tu dia berdoa pada Tuhan, oh my God, show me the right way. If he knows that Islam is the right way, he shouldn't pray to God every day. Kalaulah dia tahu Islam itu jalan yang benar, dia tidak akan berdoa kepada Tuhan setiap hari ini, wahai Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Whereby Jesus, he knows what is the right way. Sebaliknya Jesus, dia tahu mana jalan yang benar, jalan yang menuju pada salvation, jalan menuju pada kejayaan di akhirat nanti. So kita orang awam ni nak ikut orang yang ragu-ragu macam Muhammad, ataupun nak ikut Jesus yang clear jalan. Ini yang pertama kan. Baik, yang kedua, saya dah jawab dah tadi. Yang kedua, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk membunuh semua manusia. Hadis Nabi. Umirtu, aku diperintahkan untuk membunuh semua manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Hinggalah mereka mengucap la ilaha illallah. Apabila mereka mengucap la ilaha illallah, akan selamatlah harta mereka, akan selamatlah nyawa mereka. So Muhammad was sent to this world to kill human being. Muhammad diutuskan ke muka bumi ini untuk membunuh manusia, melainkan orang yang beragama Islam. So he was a killer. Muhammad adalah pembunuh. Dan dalam lipatan sejarah, dia lead peperangan. Ramai orang yang menentang Islam dibunuh oleh orang Islam, ajaran Muhammad. Whereby Jesus kata, sayangi manusia. Jesus kata, sayangi manusia. Caring, ambil berat manusia. Sayangi mereka. Jadi kita orang yang nak mencari kebenaran di hadapan Allah, nak ikut pembunuh seperti mana Muhammad, ataupun nak ikut Jesus, orang yang menyayangi sesama manusia. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya belum jawab. Sikul mungkin berbeza, tak apalah. Yang ketiga, Allah SWT berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah astaghfir li dhanbi. Fa'lam, ketahuilah wahai Muhammad, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Fastaghfir li dhanbi, oleh itu wahai Muhammad, mohon ampunlah terhadap segala dosa yang telah kamu lakukan. So ayat ni secara jelas menjelaskan Muhammad was a sinner. Muhammad adalah orang yang berdosa. That's why God asked him to repent. Sebab itu Tuhan perintahkan dia untuk bertaubat, sebab dia berdosa. Ayat ini direct pada Muhammad. Fastaghfir li dhanbi, oleh itu Muhammad, bertaubatlah kamu terhadap dosa yang kamu lakukan. Kalaulah dia tidak ada dosa, Tuhan tidak akan suruh dia bertaubat. Tuan-tuan yang nak, saya dapat beberapa soalan berbandri ini. Antaranya tentang Muhammad berdosa ni, perbandingan gambar dengan gambar Muhammad. Gambar Jesus, Muhammad sinner, Jesus sinless. Daripada Al-Quran, Muhammad was sinner. Daripada hadis, manakala Jesus sinless, tidak ada dosa. Daripada Bible, daripada Quran, daripada hadis, Jesus tidak berdosa. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kesalahan yang cukup jelas.
juzuk 30 ayat surah yang pertama. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yatazakka. Abasa wa tawalla, kamu berpaling muka dan masam muka. Kamu masam dan paling muka. An ja'ahul a'ma, dikala mana kamu didatangi oleh orang yang buta. Abdullah bin Maktum ni seorang sahabat Nabi yang pandai Quran, datang nak belajar pada Nabi. Dia buta, sedangkan Nabi tengah sibuk bercakap dengan pembesar Quraisy. Dalam kesibukan melayan Quraisy, pembesar Quraisy, pemimpin Quraisy ni, datang Abdullah bin Maktum. Oleh kerana dia buta, dia tak nampak apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berpaling muka dalam keadaan masam. Abdullah bin Maktum tak tahu. Allah tegur Nabi Muhammad, bukankah itu satu kesalahan? Dan banyak contoh-contoh kesalahan Nabi Muhammad SAW. The key point, Muhammad was a sinner. That's why God asked him to repent. Whereby Jesus sinless, tidak ada dosa. And there is no verses in the Holy Bible or the Holy Quran which shows that Jesus ever commit any mistake in his life. Tidak ada dalil pada Bible dan Quran yang menyatakan bahawa Jesus pernah melakukan dosa dalam hidup. So, kita yang nak mencari kebenaran, kita nak cari jalan yang benar ini, nak ikut orang yang berdosa atau nak cari ikut orang yang tak berdosa? Macam mana bang nak jawab? Dan orang muda, macam mana jawab? Sempat sih menjawab. Siapa yang boleh bantu saya nak jawab? Encik, dia nak jawab cik. Keluar tanya je tu. Nabi Muhammad berdosa tahu. Nabi Muhammad banyak dosa. Dan Allah suruh dia bertaubat. Jesus tak ada dosa. Kenapa tidak kita ikut orang yang tak berdosa macam Jesus? Kenapa kita nak ikut Muhammad yang berdosa? Siapa nak senarai hadis-hadis dalam Al-Quran yang dihantar oleh Padri, saya boleh bagi. Macam mana bang jawab? Please help me. Ketua sekalian, saya biasanya kalau diajukan soalan ni seperti ini, saya tidak akan ikut kerangka mereka. Sebab kalau ikut cara dan kerangka mereka, kita akan trap pada problem yang kita mungkin sukar untuk jawab. Saya tunjukkan apa trap yang berlaku. Nama siapa? Hadi umur berapa tahun Hadi? 41, still very young. Okay, Hadi 41. Hadi percaya tak Nabi Muhammad dah wafat? Ngangguk ya atau tidak? Ya. Percaya tak? Percaya. Nabi Muhammad dah wafat. Percaya? Hadi kata dah wafat. Hadi percaya tak Jesus masih hidup? Nabi Isa masih hidup? Hadi percaya tak tanda hampir berlakunya kiamat, Jesus akan turun ke muka bumi ini? Percaya? Percaya. Yang ketiga, ni Hadi cakap tu. Hadi percaya tak Jesus turun ke muka bumi ini, Nabi Isa turun ke muka bumi ini, dia akan pimpin orang ramai pada jalan yang benar? Percaya tak? Saya ulang balik soalannya kalau tak clear. Hadi percaya tak bila Jesus turun ke muka bumi ini, dia akan pimpin orang ramai pada jalan yang benar? Percaya tak? Percaya. Hadi percaya tak orang yang selamat ialah orang yang ikut Nabi Isa pada itu? Percaya tak? Percaya tak? Kalau tak clear, saya ulang balik soalan. Jesus akan bawa orang ramai pada jalan yang benar, betul? Setuju? Itu soalan keempat. Jadi orang yang selamat ialah orang yang ikut Jesus, setuju? Kenapa diam? Saya ulang balik soalannya. Setuju tak saya katakan bahawa orang yang selamat ialah orang yang ikut Jesus? Ke tak setuju? Setuju tak? Ulang balik soalan pada awal. Nabi Muhammad dah mati, setuju kan? Nabi Isa masih hidup, setuju kan? Tanda berlakunya kiamat, Nabi Isa akan turun ke muka bumi, setuju kan? Dan Nabi Isa akan bawa orang ramai pada jalan benar, setuju kan?
So untuk selamat ikut Nabi Isa, betul tak? Betul. Semua betul. Kalau kita perlu ikut Nabi Isa bila Nabi Isa turun, kenapa tidak kita ikut Nabi Isa pada sekarang? Ikutlah agama Kristian. Sekarang ni Jesus yang sekarang bukan Jesus yang sebenar. How do we know that Jesus right now is not the true Jesus? Because the book, Holy Book, is belong to Jesus. Injil was revealed to Jesus. Kitab Injil diturunkan pada Jesus. How could you claim that ini bukan ajaran Jesus? Jesus turun untuk cara Muhammad. Okey. Jadi kita kena ikut Jesus kan? Amin. Jesus ikut Muhammad. Jadi orang ramai perlu ikut Jesus tak? My question is very clear. Should we follow Jesus at that time or not? Mesti ikut Jesus sebab dia ikut jalan Muhammad. So if we have to follow Jesus at that time, why not we follow Jesus right now? Saja ni nak provoke je. Itu soalan dia akan trial. Mungkin kita boleh jawab, mungkin kita boleh jawab. Tapi orang yang fragile imannya, betul juga. Okey. Saya balik pada soalan yang ketiga. Sebelum saya jawab soalan keempat, the key point saya nak gambarkan sini, kita kena bawa kerangka diri kita sendiri, bukan ikut kerangka mereka. Kalau ikut cara mereka, kita akan trap pada problem. Okey, soalan ketiga tentang Nabi Muhammad bersalah. Okey, Nabi Muhammad bersalah. Saya tidak akan fokus antara Jesus dan Muhammad. Soalan saya, brother, do you believe that God has sent so many prophets in this world? Kamu percaya tak Tuhan telah menghantar ramai para rasul ke muka bumi ini? Dia akan jawab, ya. Do you believe in Adam? Betul, percaya. Kamu percaya tak pada Nabi Nuh? Percaya. Kamu percaya pada Nabi Ibrahim? Ya, percaya sebab Nabi Ibrahim merupakan bapa kepada tiga agama ni, Yahudi, Kristian, Islam. Kamu percaya pada Jonah ataupun Nabi Yunus? Orang Kristian panggil Jonah. Ya, saya percaya. Kamu percaya pada Nabi Musa? Ya, percaya. If you believe on all this messenger of God, the problem is mereka juga buat salah. The problem is mereka juga buat salah. Bapa kita Nabi Adam AS buat salah, hingga beliau dikeluarkan pada syurga, makan buah yang dilarang oleh Allah SWT. Sehingga orang Kristian menjadikan itu sebagai dosa warisan yang diwariskan pada anak keturunan Nabi Adam AS. Okay, Nabi Nuh we don't know, but Nabi Ibrahim AS, bapa pada tiga agama ini. Nabi Ibrahim dua kali berbohong. Ketika mana orang ramai bertanya, "A'anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim?" Wahai Ibrahim, apakah kamu yang memecah-mecahkan berhala-berhala ini? Lalu Nabi Ibrahim kata, sebenarnya yang pecahkan berhala yang besar. Tanyalah berhala yang besar ini, sebab kapak tu ada dekat leher dia. Laqad alimta ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu tahu berhala ni tak cakap. Berhala ni tak boleh cakap. Macam mana kami nak tanya? Inilah Nabi Ibrahim ambil keluar. Kalau kamu tahu berhala ni tak boleh cakap, yang kamu minta bantuan, minta tolong pada dia buat apa? Berhala ni tak boleh pertahankan diri dia, macam mana dia nak mempertahankan diri kamu? The key point ialah Nabi Ibrahim berbohong. Ya, dia kata berhala yang besar telah memecahkan berhala yang kecil. Yang kedua, ketika mana selepas daripada Iraq, Nabi Ibrahim berpindah ke Palestin, kemudian daripada Palestin berpindah pergi ke Mesir, sebab di kala itu kegawatan ekonomi berlaku zaman Nabi Yaqub
Juga zaman Nabi Ibrahim berlaku. Nabi Ibrahim pergi ke Mesir. Nabi Ibrahim pergi ke Mesir. Dan Raja Mesir ni mata keranjang. Mata keranjang, keranjang, ingat ya, keranjang tu bukan bakul ya. Sebab ramai ingat mata keranjang tu mata bakul. Main bola keranjang bukan bakul. Mata keranjang. Nampak perempuan cantik terus fikir pergi ke ranjang. Itu mata keranjang. So, apa dia? Peribahasa yang disalah faham. Mata keranjang, ramai orang kan bakul tu keranjang, macam bola keranjang. Macamlah tuan-tuan, kita harapkan pagar makan padi kan. Orang dulu tulis pagara, pagar. Sebab tulisan pa alif ba waw mim bunyi apa? Bom. Saya berjalan di atas bom. Cuba baca kitab-kitab lama. Muta'al Badrin, ba waw mim bumi. Bukan bom. Pagar bukan pa alif gara. Pagar, pagar. Tapi orang dulu boleh bunyikan pegar. Pagar, pegar. Kita orang muda macam pagar. Harapkan pagar makan padi. Istilah yang salah ya. Harapkan pegar makan padi. Pegar seekor burung, bukan pagar. Pagar tak boleh makan padi. Pagar tak ada nyawa. Harapkan pegar menjaga pokok. Pegar ni supaya tikus-tikus yang ada tu tak makan padi, tapi pegar pula makan padi. Baik. Raja ni mata keranjang. Kalau dia nampak Sarah ni cantik orang, raja mesti tertarik. So Nabi Ibrahim pesan, kalau raja tanya, bagi tahu siapa lelaki ni, bagi tahu innahu akhi, ini saudaraku. Betul sampai ke Mesir, raja tertarik dengan Sarah. Raja ni nampak perempuan cantik nak jadikan bundi. Dia raja tanya, siapa lelaki tu? Nabi Ibrahim dah pesan dah, kalau bagi tahu ini suamiku, Nabi Ibrahim kena bunuh. Sebab raja nak ambil bini dia. Bagi tahu innahu akhi, ini saudaraku. Haji, kalau kita nak pikat perempuan, dia datang dengan abangnya, apa kita buat pada abang dia? Kick out, pergi ke? Kita tawan hati dia. Ada pengalaman banyak. So nak tarik hati adik, kena jaga hati abang. So inilah yang berlaku. Raja nakkan Sarah, kena jaga abang. So raja bagilah hadiah macam-macam pada Nabi Ibrahim. Walaupun dua orang ni tahu situasi sebenar, Nabi Ibrahim tidak dapat mempertahankan Sarah, tapi Nabi Ibrahim yakin Allah akan membantu Sarah. Malam Sarah dibawa ke bilik oleh raja. Sarah bimbang, tapi dia yakin Allah akan bantu. Ketika mana raja nak dekat pada Sarah, Allah hantar malaikat dengan tubuh yang besar. Depan raja tadi, tolak raja itu ke belakang. Nampak tubuh yang besar, ketakutan raja ni. Dia kejap. Lepas tu datang balik pada Sarah. Datang dekat tolak ke belakang 3 kali benda ni berlaku. Akhirnya raja surrender, pulangkan balik Sarah pada Nabi Ibrahim AS. The key point yang saya nak gambarkan, Nabi Ibrahim berbohong. Walaupun setengah ulama tafsirkan innahu akhi, diterjemahkan dalam bahasa Melayu, ini saudara kandung. Boleh, ataupun ini saudara se-Islam. Nabi Musa AS membunuh tanpa sengaja. Berlaku perbalahan di antara Qibti dan Bani Israel. Dia tumbuk orang Qibti, mati, bunuh tanpa sengaja. Nabi Yunus AS dihukum oleh Allah SWT, ditelan oleh ikan selama 3 hari. Sebabnya apa? Dia tinggalkan kaumnya sebelum diizinkan oleh Allah SWT. Berbanding dengan Nabi Nuh AS. Nabi Nuh, Allah SWT jelaskan, la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is minhum. Wahai Nuh, tidak akan ada orang beriman selepas ni. Tinggalkan mereka, jangan kamu gundah gulana. Tinggalkan mereka buat apa?
Allah perintahkan Nabi Nuh tinggalkan kaumnya, tapi Nabi Yunus tidak. Allah tak perintahkan lagi Nabi Yunus tinggalkan kaumnya, Nabi Yunus dah tinggalkan. Lalu Allah hukum Nabi Yunus dengan ditelan oleh ikan, berada dalam perut ikan selama 3 hari. Gimana? Sudah gambarkan bahawa ramai nabi-nabi yang kamu percaya, nabi kamu juga buat dosa. So, if they all commit sin, buat dosa, apa masalahnya kalau Nabi Muhammad buat dosa? Nabi Ibrahim, Nabi Musa adalah Nabi yang paling agung di kalangan Bani Israel. Dia pun buat dosa. Nabi Ibrahim melakukan kesalahan. So apa salahnya Nabi Muhammad buat dosa? Cuma bezanya para anbiya yang buat dosa ni, mereka ni maksum dalam 3 bentuk. Yang pertama, maksum, mereka tak pernah buat dosa langsung. Maksum maksudnya 3 bentuk. Dia tak pernah buat dosa langsung. Dan kita tidak ada contoh yang confirm tentang. Nobody can confirm that particular person never commit any mistake in his life. Tak pernah. Tak ada. Kita tak ada contoh ni. Yang kedua, kesalahan dilakukan sebelum kenabian. Contohnya Nabi Musa AS tadi, dia bunuh orang sebelum dia jadi Nabi. Nabi Muhammad hadir dalam pesta minum arak. Pesta minum arak, pesta sembah berhala. Kalau ada pesta minum arak, saya attend pesta tu, saya tak minum, tapi saya attend, duduk kat situ, meredai program tadi. Dosa tak? Dosa kan? Nabi Muhammad pernah attend pesta sembah berhala. Walaupun diajak sebelum banyak kali oleh Abu Talib, dia tolak. Kali itu ketika mana berumur 15 tahun, dia tak mampu nak tolak, dia pergi. Di waktu dia dekat berhala ni, datang Malaikat Jibril. Seperti mana Malaikat Jibril datang kepada Sarah, ditolak 3 kali. Lepas tu Nabi Muhammad balik. Itulah kali pertama dan kali terakhir aku datang majlis ni. Kesalahan dilakukan sebelum kenabian. Yang ketiga, maksum, mereka melakukan kesalahan selepas kenabian, seperti mana Nabi Yunus AS, seperti mana Nabi Muhammad. Tapi kesalahan mereka dibetulkan oleh Allah serta merta, sehingga dosa mereka terhapus. Bagaimana mereka maksud? Jadi kalau kamu boleh terima nabi-nabi kamu yang ramai ini melakukan dosa, what's wrong if Prophet Muhammad also make mistake? Kalau kamu yakini Jonah yang berada dalam, disebutkan tentang Jonah ataupun Yunus, Nabi Yunus dalam Bible, disebutkan tentang Nabi Yunus dalam Bible, dalam Matthew chapter yang ke-12 ayat yang ke-38, cerita bagaimana Nabi Yunus ditelan oleh ikan selama 3 hari. Matthew chapter 12 ayat 38 menjelaskan Nabi Yunus ditelan oleh ikan selama 3 hari. Ada dalam Bible. So, what's the problem kalau Nabi Muhammad buat salah? Cuma bezanya mereka diampunkan oleh Allah SWT. Namun, when you say that Jesus never made any mistake in his life, I will differ with you. Aku tidak setuju dengan apa yang you cakap. Kenapa? Sebab sejarah hidup Nabi Isa tidak diketahui ramai kali. There's a problem. Sejarah Nabi Isa AS diketahui tentang keluarga dia. Surah Ali Imran menceritakan tentang keluarga Ali Imran dan keluarga Nabi Isa AS. Kisah bagaimana Maryam dilahirkan, ya, ibunya mengharap anak lelaki, tapi lahir anak perempuan Maryam. Kemudian Maryam membesar dalam keluarga yang bertakwa, tiba-tiba mengandung tanpa suami. Innallaha yubashshiruku bi kalimatin ismuha Isa bin Maryam. Allah memberikan kabar gembira, kamu akan mengandung anak lelaki bernama Masih Isa bin Maryam. Kemudian kelahiran Nabi Isa AS, satu miracle, satu mukjizat. Lahir tanpa bapa, lahir tanpa mas bapa, yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Perbandingan Nabi Isa sama dengan Nabi Adam AS. Nabi Adam tidak ada ibu dan bapa. Nabi Isa hanya tidak ada bapa. Nabi Isa boleh bercakap sewaktu berada di buayan.
Sehinggalah ketika mana beliau berumur 12 tahun, ibu dan ayahnya iaitu Yusuf An-Najjar yang berkahwin dengan Maryam itu membawa Nabi Isa pergi ke Baitul Laham, pergi ke Yerusalem. Dan sejarah Nabi Isa sampai beliau berumur 12 tahun sahaja diketahui. Umur 13 tahun sehinggalah beliau menjadi Nabi tidak diketahui. Dalam sejarah Nabi Isa ini dikenali sebagai the silent years. Silent years, tak diketahui cerita Nabi Isa AS umur 13 hingga 30 tahun. Kemudian cerita tentang kenabian Nabi Isa sampailah beliau pergi meninggalkan dunia ini ketika berumur 33 tahun. Tak sampai 33 tahun pun, 2 tahun lebih. Kita ambillah 33 tahun. Jadi 3 tahun ini, bukan 33, dia meninggal umur 33, dia meninggalkan dunia ini umur 33 tahun. Meninggal bukan mati pergi meninggalkan dunia ini 33 tahun. Berarti 33 tolak 33 tahun. 3 tahun campur 12 tahun baru 15 tahun. Sedangkan jangka masa yang tidak diketahui 18 tahun. Dan di waktu itulah waktu dia balik. Who can confirm that 18 years he never make any mistake in his life? Siapa yang boleh memberikan jaminan langsung dia tak pernah buat salah dalam masa 18 tahun? This number one. Number two, bila kaitkan bandingkan di antara Musa dan Jesus dengan Nabi Muhammad, tuan-tuan kena bawa kerangka kita. Inilah bezanya kamu anggap Jesus ni sinless because you consider Jesus is God. There's a problem. Kamu menyatakan Jesus ni tidak berdosa sebab kamu menganggap Jesus ni sebagai Tuhan. Whereby we Muslim, we believe in Jesus. Orang Islam percaya pada Jesus. Jesus adalah di antara Nabi kita yang agung. Dia di kalangan Ulul Azmi. Tapi he was only a prophet of God. That's why saya pinjam kata-kata Dr. Zakir Naik. Brother, if you could find any verses in the Holy Bible that Jesus claimed he is God, or Jesus asked human being to worship him, I'm ready to be baptized right now. Kalau kamu boleh jumpa ayat-ayat dalam Bible, mana-mana ayat dalam Bible di mana Jesus mendakwa dia sebagai Tuhan, dan Jesus menyuruh orang ramai supaya sembah beliau, aku bersedia untuk jadi Kristian sekarang. Sebab tuan-tuan, memang dalam Bible tidak ada ayat Jesus sebagai Tuhan. Tidak ada. Itu boleh orang Melayu duduk agung-agungkan Injil Barnabas yang menyatakan bahawa ada yang menyatakan ayat menyatakan Jesus ini sebagai Nabi kan? Tak perlu merujuk pada Injil Barnabas. Saya buka Bible ini, Jesus tak pernah claim dia sebagai Tuhan. Bahkan Jesus claim dia adalah Nabi. Okey, saya tak baca Dota, saya baca Bible. Supaya tuan-tuan tengok saya baca Bible. Ini Bible King James Version. Ada 2 lagi Bible kat kereta saya. Okey, yang ni King James Version. Siapa nak ni boleh rujuk John chapter 7 ayat yang ke-40. John chapter 7 ayat yang ke-40. John dalam New Testament. Sebelum ni saya dah jelaskan apa itu Old Testament, apa itu New Testament. Okey, John adalah chapter yang last sekali di dalam Injil, chapter 7 ayat 40. Okey, saya bacakan. Ayat ini mengisahkan bagaimana Jesus datang pada orang ramai berkumpul. Kemudian mereka dengar apa yang Jesus cakap. Apabila mereka dengar apa yang Jesus cakap, apa yang mereka kata? Some of the people in the crowd heard him say this and say,
Dan orang ramai yang ada telah mendengar apa yang diucapkan oleh Jesus and say, this man is really the prophet. Saya ulang balik. This man is really a prophet. Orang ni memang betul-betul seorang Nabi. Bible sebut Jesus is a prophet of God. Jesus adalah seorang Nabi. Dan tidak ada ayat yang menyatakan Jesus sebagai Tuhan. Sebab itulah saya selalu petik kata-kata Michael Cervantes, seorang yang hidup di kurun ke-16 berasal dari Perancis, yang dijatuhkan hukum bunuh dalam keadaan tangannya diikat ke belakang bersama dengan Bible yang dibaca, dengan Injil yang dibaca. Sebab pada tahun 325 Masihi hanya 4 Injil yang diterima, iaitu Mark, Matthew, Luke and John. Yang lain wajib dihapuskan. Saya dah ceritalah kronologi kisah ini. Jadi siapa yang membaca Injil yang lain dijatuhkan hukum bakar sampai mati. Michael Cervantes di antara orang yang dijatuhkan hukum bakar sampai mati. Dan beliau berkata, I have read the Bible from cover to cover, but I never find the word Trinity in the Holy Bible. Aku dah baca Bible kulit ke kulit, khatam dah, cari perkataan Trinity, tidak ada dalam Bible. Bila perkataan Trinity tidak ada dalam Bible, bermaksud Jesus tidak pernah mendakwa dia sebagai Tuhan. Dan Jesus tidak pernah mengajak orang ramai menyembah beliau. Ini John chapter yang ke-7 ayat 40. Saya buka John chapter 17 ayat yang ke-3. John chapter 17 ayat yang ke-3. Okay. And the eternal life means knowing you, the only true God, the only true God, and knowing Jesus Christ whom you sent. And the eternal life, kehidupan yang kekal abadi di akhir nanti, ialah dengan mengenali kamu, wahai Tuhanku, the only true God, Tuhan yang esa. The only true God maksudnya satu je Tuhan, Tuhan yang esa. And knowing Jesus Christ whom you sent, dan mengenali Jesus Christ whom you sent. Kalau kita terjemahkan whom you sent dalam bahasa Arab ni, sama dengan kata innaka laminal mursalin, kamulah rasul yang diutuskan. Jadi dua ayat dalam John menyatakan Jesus adalah utusan Tuhan. Yang ketiga, chapter 17 juga ayat yang ke-8. Saya baca ayat yang ke-8. 17 ayat ke-8. I gave them the message that you gave me, and they receive it. They know that it is true, that I come from you, and they believe that you send me. I gave them the message. Aku dah sampaikan pada mereka, ya Allah, message yang kau berikan padaku, that you gave me, message yang kau berikan padaku. And they receive it, dan mereka menerima risalah yang aku bawa ini. They know that it is true, dan mereka yakini bahawa ini adalah satu kebenaran, that I come from you, bahawa aku datang padamu. Then they believe that you send me, dan mereka percaya bahawa aku adalah utusan yang kamu utuskan. So, my Christian brother, the difference between me and you believe that Jesus is God, and there is no verses in the Holy Bible which shows that Jesus ever claimed He is God. Beza di antara kamu dan kami ialah kamu percaya Jesus sebagai Tuhan. Sebaliknya tidak ada ayat-ayat dalam Bible yang menyatakan Jesus pernah claim dia sebagai Tuhan. Tidak ada ayat-ayat dalam Bible yang menyatakan bahawa Jesus memerintahkan orang ramai untuk menyembah Dia. Sebaliknya terlampau banyak ayat-ayat dalam Bible yang menyatakan bahawa
Jesus adalah Rasul. Bukan hanya Rasul, bahkan Rasul yang diutuskan kepada Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel, dan Nabi yang diutuskan pada Bani Israel. Ini dalam surah Ali Imran ayat 49. Dalam surah Saf ayat yang ke-9 berbunyi, wa idh qala Musa liqaumihi ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Dan ingatlah ketika mana Nabi Isa menyeru kaumnya. Maksudnya dakwah Nabi Isa pada kaumnya. Inni Rasulullah ilaikum, akulah Rasul yang Allah utuskan kepada kamu. Okey, panjang lebar jawapannya. Cuma nak dapat gambaran pada tuan-tuan, Eli dapat maklumat perbandingan ini. Mungkin ya kita tidak berhadapan dengan mereka, tapi berapa ramai orang yang di luar sana tuan-tuan, yang dalam sembahyang tak datang, masjid tak datang, kuliah pun tak datang, iman yang cukup nipis, very fragile, pegangan agama pun tak kuat. Kalau ditanya soalan-soalan seperti ini, memang mudah untuk terjebak dengan kemurtadan. So, seperti mana family yang ceritakan tadi, the whole family murtad. Moga-moga Allah jaga diri kita daripada perkara insya-Allah. Baik, sekarang ni bagi ni tuan-tuan, ada apa-apa nak tanya? Insya-Allah. Anta qulta lin-nasi ittakhizuni ana wa ummi ilahaini min dunillah. Ayat tu soalan yang ditanyakan ada dalam Quran disebutkan bahawa Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah kamu yang mengajak manusia menyembah kamu dan ibumu? Ayat ini berbunyi, a'anta qulta lin-nasi ittakhizuni ana wa ummi ilahain min dunillah. Wahai Isa, apakah kamu yang mengajak orang ramai menyembah kamu dan ibumu sebagai Tuhan selain aku? Allah tanya pada Nabi Isa. Pertanyaan pada Nabi Isa bukan bermakna Allah tak tahu jawapan. Pertanyaan ni hanya untuk confirmkan pada Nabi Isa yang dia tidak bersalah. Ya. Nabi Isa AS memuji Allah SWT. Ya Allah, falamma tawaffaitani fa anta alaihim raqiba. Ya Allah, ya Tuhanku, setelah kau mengambil aku, fa anta alaihim raqiba, kamulah yang bertanggungjawab untuk menjaga mereka. Ingat kembali kronologi sejarah bagaimana timbulnya akidah Trinity yang dibuat oleh Saint Paul. Saint Paul adalah musuh ajaran Nabi Isa AS. Dia hidup sezaman dengan Nabi Isa AS, dan dialah di antara orang yang bertanggungjawab menyiksa pengikut-pengikut Nabi Isa AS. Apabila Nabi Isa hilang di persada dunia ini, kalau ikut pandangan orang Kristian, mati di tiang salib. Tapi ikut orang Islam, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Nah, mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, tapi diserupakan orang lain. Misunderstanding, siapakah yang ditangkap? Yang penting Nabi Isa disappear, hilang di muka bumi. Apabila Nabi Isa sudah tidak ada, ikut kepercayaan orang Kristian, dia telah pun mati di tiang salib. Saint Paul meminta surat rasmi pada pemimpin Yahudi untuk mengejar pengikut-pengikut Jesus ke Syria untuk dibawa balik, bawa balik. Dan dia mendapat kebenaran ini dalam perjalanan pergi ke Syria. Inilah insiden yang paling penting dalam sejarah agama Kristian. Saint Paul claim dalam perjalanan ini beliau nampak benda yang pelik. Tiba-tiba datang cahaya dari langit. Untuk makluman tuan-tuan, dalam Bible ada 3 tempat ceritakan insiden ini. Tapi malangnya insiden ini bercanggah antara satu sama lain. Datang cahaya dari langit, cahaya yang amat terang menyebabkan orang ramai collapse. Lalu ada suara yang manggil, Saul, Saul, why do you persecute me? Saint Paul, Saint Paul, why do you persecute me? Nama Saul, kalau bagi dalam bahasa Hebrew, Saul.
Saint Paul, why do you persecute me? Wahai Saint Paul, kenapa kau menyakitiku? Saint Paul yang terpinga-pinga lalu bertanya, who are you, oh my God? Lalu orang yang bercakap itu berkata, I'm Jesus whom you persecuted. Aku adalah Jesus yang kamu sakiti. Sekarang bangunlah menuju ke Damsyik, jumpalah seorang yang akan memberitahu kamu apa yang perlu kamu lakukan. Inilah insiden yang paling penting dalam sejarah agama Kristian, di mana datangnya Jesus kepada Saint Paul, melantik Saint Paul sebagai Nabi. Dan daripada insiden ini, Saint Paul mendakwa dia adalah Nabi yang baru pada orang Kristian. But problem yang timbul ialah bila Jesus bertanya, why do you persecute me? Kenapa kamu menyakitiku? Kalaulah Jesus itu sebagai Tuhan, kenapa Saint Paul bertanya, who are you, oh my God? Kalau dia dah tahu itu Tuhan, he shouldn't ask, who are you, oh my God? Siapakah kamu, wahai Tuhan? Sepatutnya dia kena tanya, what do you want, oh my God? Apa yang kamu nak, wahai Tuhanku? Jadi bila dia tanya, who are you, oh my God? Siapakah kamu, wahai Tuhanku? Sebenarnya soalan itu diterjemahkan God salah. Sebab Jesus tidak pernah dipanggil God. Diterjemahkan asalnya bernama Lord ataupun didaskalos, Master. Pertamanya jawapan itu dah salah. Jesus was not God. Kalau dia Tuhan, Saint Paul tidak akan berkata, who are you, oh my God? Number 2, interpretation. Dalam cerita ini adalah X, ada 3 tempat dan masalah ini bercanggah. Ayat yang pertama menyatakan datang cahaya pada langit, kemudian semua orang pengsan, terpinga-pinga. Kemudian mereka sedang terpinga-pinga, ada suara yang manggil Jesus, Saint Paul. Semua orang dengar suara ini dan mereka terpinga-pinga, dengar suara tapi tak nampak siapa yang berbicara. Ini ayat pertama. Ayat yang kedua menyatakan bahawa cahaya yang begitu terang berlangit, semua orang pengsan, dan apabila dipanggil, hanya Saint Paul yang dengar, orang lain tak dengar. Nampak tak percanggahan ini? Benda yang paling penting dan bercanggah antara satu sama lain. Yang ni kata orang ramai dengar, cuma tak nampak orang bercakap. Ayat yang kedua katakan semua orang pengsan, tak ada siapa yang dengar melainkan Saint Paul saja. So Saint Paul lah yang bertanggungjawab membawa akidah tauhid kepada akidah Trinity, seperti mana yang disebutkan oleh Hans Kong. Saint Paul was the real founder of Christianity. Saint Paul sebenarnya pengasas agama Kristian. Dan Hans Kong pernah berkata, if not because of Saint Paul, the teaching of Jesus will remain a reform movement within Judaism. Kalau tidak kerana Saint Paul, ajaran Jesus akan kekal menjadi gerakan tajdid dalam agama Kristian. Maksudnya still within agama Kristian, agama Yahudi, agama Yahudi. Allah. Cukup buat setengah ni, jadi setengah terlewat dah. Ada soalan lain? Soalan lain kita tunggu siri akan datang ya. Allah Alhamdulillah. Mohon maaf atas kelemahan kekurangan yang ada. Nah, ada soalan? Nah, tak dengar je. Saya dekat sikit. Okey, saya letak.
Soalannya panjang macam jawapan dah. Soalannya seorang pemikir Kristian dalam buku The History of God, The History of Bible, Karen Armstrong menjelaskan bahawa Bible ini telah pun diselewengkan. Dan ajaran Kristian yang ada sekarang pun ajarannya dah menyeleweng. Kan? Soalan pertama. So, apa pandangan tentang ini? Untuk makluman tuan-tuan, ramai orang Kristian yang dah menolak ajaran. Ramai orang Kristian dulu saya dah sebutkan. I found 70,000 mistake in the Holy Bible. Ada seorang lain yang Martin Luther menyatakan, I found 50,000 mistake in the Holy Bible. Dr. Maurice Bucay menyatakan, the more I read the Holy Quran, the more I found the truth. Whereas the more I read the Holy Bible, makin dalam aku mengkaji Quran, makin banyak kebenaran yang aku temui. Sebaliknya, makin dalam aku kaji Bible, makin banyak kepincangan yang aku temui. Dan saya pernah sebutkan figure-figure seperti Nicholas Sylvester, Brother Lim Joy Soon, yang mengkaji Bible, akhirnya dia masuk Islam. Because apa yang diajar oleh Bible tidak diamalkan oleh orang Kristian, tetapi diamalkan oleh orang Islam. Bible tak bagi makan babi, orang Kristian makan babi, orang Islam tak makan babi. Bible kata arak haram, orang Kristian jadikan arak sebagai minuman kebanggaan, orang Islam tak minum arak. Bible suruh khatan, orang Kristian tak berkhatan. Nabi Isa berkhatan, orang Islam berkhatan. Bible mengharamkan bangkai, orang Islam tak makan bangkai, orang Kristian binatang tak disembelih boleh makan. Bible suruh rukuk dan sujud dalam sembahyang, orang Kristian tengok kat gereja tak ada rukuk dan sujud dalam sembahyang. Yang ada rukuk dan sujud adalah orang Islam. Bible mengharamkan apa bentuk imej patung-patung. Pergi dekat gereja Katolik, banyak patung-patung Jesus ada. Sedangkan kita pergi kat masjid, tidak ada apa-apa patung. So apa yang, sebab tu Dr. Zakir Naik menyatakan bahawa if Christian means following the teaching of Jesus, we are more Christian than the Christian themselves. Kalaulah Christian tu bermaksud ikut ajaran Jesus, kami orang Islam lebih Kristian daripada kamu, wahai orang Kristian, sebab kamu, you are following the teaching of the church, not the teaching of the Bible. Kamu ikut ajaran gereja, bukan ajaran Bible. So untuk makluman, ramai cendekiawan Kristian, contohnya Erwin Zetline, Boltzmann, Hans Kom, termasuklah Karen Armstrong yang saya dah baca buku beliau tu, The History of God, memang menolak bahawa beberapa ajaran yang dibuat oleh agama Kristian lari pada ajaran Bible sendiri. Benda itu telah pun diselewengkan. Dan kitab ini ini King James Version. Kalau kita ambil terbitan yang lain, mungkin bercanggah antara satu sama lain. Pernah padri datang ke rumah saya, dia kata, Father, in front of us we have three version of the Holy Bible, and the problem is Bible ini differ each other. Ada yang bercanggah. So which one is the true Bible? Mana satu yang betul? Saya terkejut bila dia kata semua Bible ni tak betul. Dia cakap semua Bible ni tak betul. So ramai orang Kristian yang menolak Bible ni tak betul. Dia padri berbangsa India. Dia kata semua Bible ni tak betul. Sebab dia nak stress the true Bible is the teaching of the church. Tapi Dr. Zakir Naik selalu sebutkan, kalau if you want to compare any religions, you must refer back to the Holy Book. You want to know Islam, you don't refer to any ulama tanpa refer to Quran. You must refer back to the Holy Quran. To know Islam, we have to refer back to the Holy Quran. To know Christianity, we have to refer back to the Holy Bible. To know Hinduism, we have to refer back to Veda. Itu yang autentik ajaran agama mereka. Tapi kalau kita ikut ajaran gereja, ajaran masjid, mungkin masjid ni tak betul. Contoh, masjid tak betul buat upacara buang ancak, sembahyang hadiah contohnya. Begitu juga gereja. Sebab itulah kita kena kembali balik. Kerangka yang kita bawa, bukan kerangka mereka bawa. Kerangka kita bawa, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, wahai ahli kitab, kembalilah pada akidah yang sama, iaitu sembah Tuhan yang esa. Soalan yang kedua tentang kitab Al-Quran yang diberikan pada pimpinan mereka dan digunakan
pada seorang Muslim untuk angkat sumpah ni guna Quran. So apa kandungan Al-Quran yang buat? Untuk makluman. Dan kandungan Al-Quran menjadi rujukan utama dalam perundangan dunia. Untuk makluman tuan-tuan, rujukan utama perundangan dunia adalah perundangan Islam. Sama ada tuan-tuan tahu tidak? The international law, the main reference was Piagam Madinah. Perundangan dunia ni, main reference dia adalah Piagam Madinah. The only written law yang ditulis dengan cukup lengkap, Piagam Madinah. Tapi ramai orang Islam tak tahu kan, undang-undang dunia ni rujukan utama ialah undang-undang Islam. That's why kenapa Syekh Imam Hassan Al-Banna menyatakan bahawa kita kena hormat undang-undang dunia ini. Cumanya ramai orang tak stres. Namun demikian tuan-tuan, selalu kita dengar ramai orang-orang barat yang mengkaji Al-Quran, ambil yang baik dan mereka gunakan di tempat mereka. Tapi kita ni, orang Islam, kurang mengkaji Al-Quran untuk jadikan panduan. Banyak benda-benda baik yang ditemui oleh orang-orang barat. Mukjizat Al-Quran, masa saya bicarakan tentang mukjizat Al-Quran, satu-satu penemuan Big Bang Theory, bumi, bulan, lagi apa, bulan dulu bercahaya, kemudian saraf yang berada di tubuh manusia, air tawar dalam lautan, pertemuan di antara, semua ditemui oleh orang Kristian. Semua itu adalah Al-Quran. Yang terbaru yang ditemui oleh Jack Cousteau 6 tahun yang lalu, adanya aliran air tawar dalam lautan yang Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 53. Allah membiarkan dua aliran air, hadza azbun furatun wa hadza milhun ujaj. Yang ni air tawar sedap diminum, yang ni air masin tak kelak untuk diminum. Jack Cousteau temui 6 tahun lalu di Mexico. Nobody knows in this world, in this planet, nobody knows adanya air tawar dalam laut yang Allah dah sebutkan 1400 tahun yang lalu. Allah rakamkan dalam surah Al-Furqan ayat 53. Dan 6 tahun lalu ada orang jumpa, rupanya betul dalam laut ada air tawar. Allahu Akbar. Kemudian, cuba saya nak gambarkan, ramai orang mengkaji Quran ni, kadang-kadang bukan mereka nak dapatkan hidayah. Sebagai penutuplah, saya ambil contoh Profesor John Abro. Profesor John Abro ni, saya pernah cerita kisah beliau, dah lewat. Profesor John Abro ni seorang Kristian, mahir dalam ilmu agama Islam, mahir tentang Al-Quran. Orang tanya dia, Prof, dekat market sana banyak tafsiran Quran dalam bahasa Inggeris, kenapa duk sibuk nak tafsir Quran dalam bahasa Inggeris? Dia kata, I have problem in my life. Aku ada seorang anak, tapi aku hidup tak tenang, mesti bergaduh je. Ada seorang anak perempuan dengan isteri, tapi hidup mesti bergaduh je. Tapi whenever I read the Holy Quran, I found peace in my life. Bila aku baca Quran, jiwa aku tenang, menyebabkan dia seronok baca Quran. Dan dia mengkaji Quran, tafsiran Quran, seronok tafsiran Quran. Tapi mati sebagai orang Kristian. Allah, hidayah tak dapat. Mental Reward menulis buku Akidah Muslim, akidah orang Islam. Dan buku ini dijadikan rujukan di banyak universiti bila belajar tentang akidah Islam. Tapi Mental Reward mati sebagai orang Kristian. Ramai orang tahu kebenaran Islam, tapi kadang-kadang hidayah tak sampai kepada mereka. Allah a'lam bissawab. Tak tahu menjawab sebahagian soalan. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Sekarang inilah untuk hari ini dah agak lewat kan. Mungkin ada yang ada kedua kahwin, nak pergi mana-mana, nak pergi pasar kan. Moga-moga hidup kita sentiasa diberkati rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Hari ini sarapan spesial ya. Dan jurusan kasih model ini special. Saya makan sama-sama. Ya, kita akhiri majlis tasbih Quran Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.